So apa-apa sahaja yang berlaku dalam badan ni, tolong aware dan rasa ada masalah, segera berjumpa dengan pegawai kesihatan. Jangan jumpa Google. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. Okey, kembali lagi kita dalam Medik Keluarga. Okey, untuk Medik Keluarga kali ni, hari ni kita ada satu topik yang khas untuk wanita. Nak tahu topik apa? Kita tunggu sebentar je lagi, sikit je lagi sebab sekarang ni Zira nak cakap siapa yang dekat rumah tu yang belum lagi follow kita orang punya social media kan. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, YouTube, tak on lagi notification, tak subscribe lagi, pergi cepat-cepat. Nanti lepas habis video ni, terus follow, like, subscribe semua benda tu, okay? Alright, so topik hari ni menariknya sebab memang khas untuk wanita sebab kita selalu juga dengar benda ni. Nak tahu apanya, kita perkenalkan dulu doktor yang ada dekat sebelah saya ni. Nampak doktor pun dah tersenyum, tak sabar dah nak bercakap ni, iaitu bersama kita ada Datin Sri Dr. Yeti Murni. Jom kita dengar sikitlah suara doktor. Doktor dari mana? Perkenalkan sikit. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zira, terima kasih pada Majalah Keluarga kerana jemput saya untuk memberi sedikit orang kata info lah. Kita share sama-sama kita punya experience kan. Okay. So Alhamdulillah, nama saya Dr. Yeti Murni binti Zamriz. Boleh panggil saya Dr. Murni. Saya daripada Klinik Siti. Okay. So okay, kita boleh teruskan. Okay, comellah doktor. Alright, so okay doktor, hari ni kita ada satu topik iaitu kita nak bercakap tentang topik fibroid, ketumbuhan yang paling kerap berlaku tapi ramai tak sedar. Okay, macam sekarang ni kalau kita tengok, sebab kita dah ada social media kan, kalau sebelum ni kita hanya berpandukan newspaper saja. So sekarang ni dengan adanya portal-portal online ni, kita selalu tengok ada orang sentiasa bagi aware dekat portal ataupun dekat social media sendiri, diorang punya history tentang penyakit, especially fibroid ni lah yang selalu kita tengok kan, letak gambar macam mana fibroid tu apa semua. So kita nak tanyalah doktor, apakah yang dikatakan dengan ketumbuhan fibroid ni kan, dan bagaimana cara untuk ketahui kalau seseorang tu ada penyakit ni. Okay. So Bismillahirrahmanirrahim. So basically sebenarnya bila kita cerita pasal wanita ni kan, sebenarnya wanita ni dia ada banyak isu lah. Okay, cuma hari ni kita nak lebih fokus kita cerita pasal fibroid. Okay, insyaAllah nanti ada rezeki kita cerita pasal benda lain. Betul kan Zira kan? Okay, so fibroid ni sebenarnya dia adalah satu ketumbuhan. Okay, tapi fibroid ni dia adalah ketumbuhan yang kita tak panggil dia sebagai malignant lah. Maksudnya dia adalah ketumbuhan yang orang kata dia bukannya macam kalau malignant tu dia kanser kan. Okay, so ni adalah ketumbuhan orang kata baik lah. Okay, so tumor yang biasanya dia bukan biasanya, dia memang originate dekat bahagian kita punya uterus. So bila saya mention uterus tu rahim lah. So apa itu rahim? Adalah tempat di mana baby duduk kat situ kan. So itu adalah rahim. So dia adalah ketumbuhan yang memang di sekeliling rahim. Kalau ikutkan cerita medically-nya, kita ada banyak type. Kita ada intramural. Intramural tu apa? Dia duduk dekat betul-betul dalam rahim. Ada yang kita panggil submucosa. Sebab rahim kita ni pun kita ada banyak layer. So maksudnya fibroid tu dia adalah ketumbuhan di dalam rahim yang dia bergantung kepada kedudukan dia kat mana. Sama ada di dalam ataupun dekat atas rahim tu ataupun dekat belah dinding rahim. So dekat mana lokasi dia tu, so kita akan beri nama pada fibroid tu lah.
Dan basically kalau orang tanya macam mana kita nak tahu doktor? Ini memang soalan yang doktor memang suka nak jawab. Kita memang kena scan lah. Kan kadang orang bila doktor sebut scan, scan tu bukan untuk baby je ke doktor? Bila saya ada baby je saya scan. Kalau tak ada baby kenapa pula nak scan? Betul tak? Tapi sebenarnya scan tu dia bukan untuk baby je. Basically kita boleh scan rahim. So bila kita scan rahim dekat situlah kita tahu kita ada fibroid ke, kita ada banyak lagi kan orang pernah dengar endometriosis, kita ada cyst and even actually sebenarnya alhamdulillah lah macam kat klinik Siti banyak juga early detection of ovarian cancer lah yang selalunya berlaku. Banyak kita detect sebab bila kita scan daripada situ kita boleh tahu apakah kalau bahasa medik dia saya panggil sebagai preliminary diagnosis. Maksudnya apa yang pertama sekali doktor tu fikir. Macam tu. So memang kena scan cara nak tahu dia. Okey doktor, doktor kata tadi dia duduk dekat rahim fibroid ni kan. Jadinya kenalah dengan ada pula ura-ura ataupun orang mengatakan yang fibroid ni sering berlaku atau dekat orang yang sukar mendapatkan anak dan ada juga yang cakap kena pada wanita yang belum berkahwin. So benda ni mitos ataupun benar benda tanggapan orang ni doktor? Okey. So basically sebenarnya terus terang cakap memang mitos. Kalau nak kata disebabkan fibroid, sebab tu orang tu susah nak dapat anak. It's not that macam specifically memang sebab fibroid. Tak juga. Okay. So kalau kata nak cerita pasal ketidaksuburan, tu kita kena ada topik lain pula lah kan. Panjang juga cerita yang tu. So basically kalau nak kata fibroid ni hanya berlaku pada wanita yang belum berkahwin, pun mitos juga. So macam doktor bagi tahu sebelum ni ada pernah juga cerita it's about 20 to 70% juga sebenarnya population wanita ni dia memang ada fibroid. It's just that sama ada mereka tahu ataupun dia tend to ignore dia punya simptom semua tu. So dia tak check and end up dia tak tahu apa-apa macam tu. So mitos lah. Okey, faham. Untuk orang yang dalam kategori obesity pula ada tak berkaitan fibroid ni? Okay. First sekali sebenarnya fibroid ni adalah dia orang kata nak kata disebabkan faktor hormon. Hormon orang kata hormon disbalance. So disebabkan hormon tu fibroid tu memang boleh juga berlaku ataupun kadang ada faktor-faktor yang lain jugalah. Faktor pemakanan, yes of course dia pun ada kaitan juga. Kalau kata kita cerita pasal orang obese kan, maybe sebab lifestyle lah. Sebab lifestyle yang agak mungkin tak terkawal daripada segi pemakanan, daripada segi cari hidup mungkin tak exercise, tak mengamalkan hidup yang sihat. So bukan fibroid sahaja, sebenarnya banyak benda lain pun boleh berlaku juga. Dan memang kalau ikut percentage memang pada orang obese yang lebih orang kata tak jaga daripada segi pemakanan dia pun memang boleh nak ada dapat fibroid ni. Tapi itulah kena faham fibroid ni bukanlah satu perkara orang kata jangkitan maknanya macam denggi ke covid ke, bukan tau. Fibroid ni dia memang benda yang berlaku disebabkan metabolisme hormonal dalam badan kita, so dia jadi ketumbuhan tu. So ada juga tanya adakah kaitan dengan genetik, faktor keturunan. Iaitu mungkin ada. Sebab kalau kata genetik kita, bukan genetik kita lah, maksudnya mak ayah kita, mak kita ataupun mungkin keturunan atas kita, makcik kita atau nenek kita ada pernah ada sejarah fibroid, possibility untuk kita pun ada fibroid tu ada. Dia ada dekat situ. Sebab macam saya katakan dia hormon kaitan metabolisme dalam badan. So bila metabolisme ada kaitan dengan genetik juga. Sebab tu biasanya kalau dalam doktor tanya sejarah history, kita memang tanya. Dalam family sebelum ni ada tak siapa-siapa yang ada masalah ketumbuhan juga. So daripada situ kita memang akan tahulah. Macam tu. Okey, percentage untuk dapat kalau macam diwarisi tu berapa banyak gitu? Dia lebih tinggi lah sebenarnya. It's about I think more than 30% jugalah.
lebih kurang. Oh, even pun orang tu jaga pemakanan betul-betul ataupun lifestyle, tapi still juga boleh kena sebabkan faktor genetik tadi. Yes, ada possibility sebab ada faktor genetik tadi. Sebab even ni keluar topik sikit lah. Kalau kata macam kita cerita pasal breast cancer ke apa ke, memang faktor genetik tu memang akan ada. So sama jugalah dia apa-apa sahaja yang jenis ketumbuhan ni, kita memang ada sedikit sebanyak genetik tu dia memang menyumbang sebenarnya. Dan bila kita detect, oh kita ada juga genetik tu, so kadang kalau ada orang dia akan buat prevention yang seterusnya, iaitu memang dijaga pemakanan betul. Dia mungkin ada tapi tidak seteruk dia punya generasi sebelum ni. Boleh faham kan? Mungkin kalau sebab fibroid ni dia macam saya cerita tadi, dia ada banyak lokasi kan dalam rahim tu, ada dekat intramural dekat dalam, ada yang dekat submucosal, ada yang dekat layer tengah-tengah. So mungkin juga fibroid tu memang ada tapi tak severe, maksudnya dia tak membesar. Dia tak besar. Sebab apa namanya ni, fibroid ni sebenarnya kalau kata yang kita risau adalah apabila fibroid tu besar. Kalau kata dia saiz dia kecil, kita tak ada buat apa-apa pun. Macam tu. Itulah saya pun menggerilah tengok orang upload dan diorang punya pengalaman sendiri yang besar lah apalah kan bagai tu. Saya macam tengok macam ngeri. Kan. Itu yang buatkan orang risau kan. Padahal nanti kita akan cakap lah simptom apa kan semua benda tu kat belakang. Alright, sebelum ni pula. Sebelum tu nak ingatkan siapa yang ada sedang tengok kita punya video ni, boleh share, boleh like dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ni bukan kita je dapat, kita boleh kongsikan kepada orang lain. Dan siapa yang baru masuk tu, sekarang ni kita tengah bersembang tentang fibroid, iaitu ketumbuhan paling kerap berlaku tapi ramai yang tak sedar kan. Siapa yang baru masuk yang terlepas tadi tu, yang awal-awal tadi tu, boleh share dulu, okay? Alright doktor, tadi doktor ada sebut tentang pemakanan lah. So dah lalang sebut pemakanan ni, kita nak tahu jugalah pemakanan apa yang tak patut diamalkan yang untuk mengelakkan terjerumus lah ke ketumbuhan pada fibroid ni. Okay, kalau kata cerita bab fibroid ni sebenarnya dia kalau kata doktor sebut lah, dia is a estrogen base punya pemakanan yang banyak estrogen, iaitu biasanya soya base lah. Okay, soya base. Sebab I think memang ada relation, even sebelum ni pun memang ada pakar wanita yang pernah ada bercakap juga, sebab bila kita ambil pemakanan yang tinggi kandungan soya dia, ataupun memang kita selalu consume benda yang soya base. Soya base, bila saya cerita soya base maksudnya air soya, apa-apa sahaja yang daripada soya lah, macam kicap. Kalau orang Jawa tu kan, dia suka makan apa, tahu, tempe kan. Bukanlah nak cakap orang Jawa ni banyak fibroid, tak ada. Tapi nak cerita pemakanan kan. Pemakanan itu memang boleh ada banyak juga penyebab menyebabkan ketumbuhan-ketumbuhan ni boleh berlaku. Selain daripada fibroid, boleh jadi cyst, lepas tu kebanyakan tu lah fibroid dan juga cyst lah. Sebab bila kita estrogen, masa doktor bagi tahu tadi, hormonal tu disbalance dalam badan. Bila dah terlampau banyak sangat estrogen, so benda tu mungkin boleh jadi. So macam dia tambah faktor tau, macam okay, first mungkin kita ada genetik, kita pun memang ada keturunan. Lepas tu kita pun makan suka jenis yang soya base. Lepas tu kita tambah lagi, bukan soya base je, tambah lagi junk food banyak-banyak. Lepas tu tambah lagi dengan tak exercise pula kan. Lepas tu tambah lagi dengan makan manis-manis. So all of these factor tu dia bergabung menyebabkan metabolisme hormonal dalam badan kita tak stable, and dia form that ketumbuhan tu macam tu. So soya base lah. Kalau macam doktor kan, alhamdulillah lah kalau macam dekat klinik, bila orang cerita, doktor saya rasa macam tak selesa apa dalam perut apa semua, and then bila kita scan, lepas tu kita detect memang ada fibroid, biasa doktor akan cakap
okay, fibroid you ni kecil je, tak besar pun katakan, dan kita tak buat apa-apa. So why don't you take care of your food? Kata, makan apa yang saya nak jaga doktor? Dan doktor tanya, ni mesti suka kan, ni mesti suka makan kicap kan? Oh lah doktor suka makan telur dengan kicap, sedap je kan? So doktor kata, okay cuba dalam masa 3 bulan ni, cuba you stop dulu semua makanan yang soya base yang tinggi-tinggi ni lah. Alah, kicap tak boleh. Tak boleh kata. Cuba kita stop dulu. And then after 3 months kita tengok dia punya fibroid tu dia tak makin besar. Kan, maksudnya dia static sahaja dekat situ. So kita tak adalah buat apa-apa. Maksudnya nak kata dia shrinkage tu mungkin possibility mungkin tak ada, tapi dia tak makin besar dan tak makin teruk. Macam tu. Okay, faham. Alright, so doktor, selain tu ada makanan lain yang perlu dielakkan macam contohnya fast food lah, sebab kan nanti, sebab yang tu pun boleh jadikan rumours yang orang kata makanlah fast food tak elok, nanti kena tu, nanti kena ni. Macam mana tu? Dia sama lah macam doktor kata tadi, dia tu high apa ni yang soya base tu dia sebab ada high estrogen semua tu. So actually fast food pun sama juga, and also yang apa nama tadi, apa eye gas semua tu kan, sebab dia mengandungi kandungan gula yang tinggi. So pun sama juga. Memang nak kata fast food tu sendiri yang menyebabkan masalah ketumbuhan ni, taklah juga fast food tu sendiri. Tapi bila you consume terlampau dan terlalu banyak, like macam satu hari memang 3 kali fast food, and every day itu sahaja makanan you, bukan sahaja fibroid yang datang, banyak lagi masalah kesihatan luar yang datang. Sebab nak kata oh tak boleh makan langsung, tak boleh lah juga, kita manusia kan. Boleh makan tapi mesti sebulan sekali gitu. Tak boleh selalulah, tak boleh kerap. Jangan everyday, setiap kali makan, setiap kali meal tu memang ambil fast food sahaja. Yang itu kita memang minta elakkan lah, macam tu. Macam doktor kata tadi, kalau dia masih baru, kita boleh tak payah buat pembedahan pun tak apa kan. So dia, kalau yang baru tu dia sekecil mana dan memang guna ubat ke untuk kecutkan dia hilang terus, dia sembuh sepenuhnya ke macam mana? Okay, dia macam ni, dia sebab bila kita cerita pasal medical ni, dia bukan macam ni je rawatan dia, tak juga. Okay, so contoh macam fibroid ni, bilakah doktor akan buat orang kata intervention, maksudnya yang kita akan buang lah surgical intervention, adalah kita bergantung kepada saiz dia. Okay, satu, bergantung pada saiz. Biasanya kalau saiz melebihi daripada mungkin 7 cm daripada diameter dia tu, kita akan buang. Okay, itu satu. Nombor 2, kita juga kena tengok simptom yang dia tengah alami. Okay, so belum cerita lagi pasal simptom kan. So macam simptom yang dia alami. So kita akan tengok adakah simptom dia tu memang mengganggu hidup dia dan lebih baik kita buang sahaja, walaupun mungkin saiz tu tak sampai lagi 7 cm, so kita akan buang. Dan nombor 3, kita kena tengok juga location dia dekat mana. Sebab tu bila cerita pasal fibroid ni, doktor terus cerita pasal location. Sebab ada juga yang memang fibroid tu kita memang kita tak nak buang, sebab lokasi dia tu mungkin dekat biasanya yang dekat belah dalam lah. Contoh doktor bagi tahu tadi, even Azira pun tanya doktor tadi kan, orang tu belum berkahwin, lepas tu dia punya kedudukan fibroid tu pula dekat di dalam rahim. So kalau kita tak boleh buang, tak bolehlah buang dalam rahim, kita memang kena buang the whole rahim lah. Macam tu. So it depends on the location dia. Dia punya cara apa nak rawat tu. Macam tu. So tak adalah specifically bagi tahu sebab saiz kita akan buang, kena tengok juga location dia, kena tengok juga simptom dia. Tapi kalau yang memang very straightforward, contoh macam fibroid yang berada di luar rahim tu, maksudnya lokasi dia dekat atas luar rahim, kan, dekat luar je. So maksudnya dia tak melibatkan struktur dalaman. Lepas tu kita tengok, memang dah lebih 7 cm. Ni memang straightforward, kita memang boleh refer untuk buang, macam tu. Okay.
kalau dia kecil dan dia macam tak bahaya, dia Kita ada dia ada ni tak potensi untuk dia aktif balik tak untuk dia besar? Mesti sebab tu. Dia memang ada potensi untuk besar tu. Sebab tu kita top up pula. Kita jaga dia dengan kita jaga pemakanan kita. Okey. Lepas tu Nak lagi kerja dengan makanan. lagi satu lah yang ni yang I think banyak kes lah yang doktor jumpa. Dia sebelum ni okey saja, tak ada apa-apa pun, and even you know like dekat luar sekarang kan begitu banyak orang jual macam-macam, you know like this supplement. Dia kata elok lah untuk you punya hormon dalam badan apa semua. Dan kebanyakannya ada juga yang kita jumpa after dia consume that particular supplement, after that dia datang ketumbuhan tu. Sebab bila suplemen tu kata biasanya ni untuk wanita yang berumur 40 above lah. Biasa kan kita konon nak macam orang kata nak jadi remaja balik. Kan, lepas tu dia kata minum benda ni nanti kita boleh rasa kita macam remaja semula, mencantikkan kitaran haid lah apalah semua. So benda tu sebenarnya adalah hormon yang memang kita yang nak introduce, and then the issue adalah sebab kandungan hormon yang biasanya estrogen yang diorang introduce dalam that particular supplement adalah tak elok untuk badan kita. That's why ketumbuhan tu jadi. Sama ada fibroid, sama ada cyst, benda-benda tu memang boleh jadi. So kita tambah lagi lah daripada yang faktor pemakanan luar tu, pemakanan suplemen pun sebenarnya para wanita perlu sangat-sangat berhati-hati. Jangan orang kata kawan saya introduce, so makan ni okey, so kita pun terus minum. So I think kita kena rujuk jugalah kepada pakar, doktor ataupun staff nurse kan, tanya pada orang kesihatan lah sama ada benda ni elok ataupun tak, macam tu. Okey, faham. Alright. Okey doktor, dah lalang tadi doktor pun dah nak cakap tentang gejala, kita nak tahu jugalah gejala apa yang yang macam yelah tanpa sedar rupanya itu gejala untuk dapat fibroid kan, kita tak sedar. Okay. So kalau kita cerita apa-apa sahaja ketumbuhan yang melibatkan rahim wanita ni, first kali yang gejala yang kita memang akan tanya adalah, bukan tanyalah, kadang apa yang berlaku pada mereka adalah dia punya kitaran haid ataupun kita panggil menses tu, dia akan berubah. Berubah daripada segi macam mana. Okay, katalah masa dulu dia kitaran haid dia alhamdulillah regular, 7 days sekali datang, lepas tu every 28 to 35 days macam tu baru dia akan datang lagi. Okay, fibroid ni dia specifically dia memang akan banyak. Banyak maksudnya biasa ini normal biasa orang kalau kata period menses tu satu hari kita tukar 3 ke 4 pad tu normal. Itu normal lah, maksudnya pagi, tengah hari, petang dan malam. Tapi kalau orang yang fibroid ni, dia akan tukar 8 ke 10 pad dan sekali tukar tu memang penuh yang banyak. Faham kan? So maksudnya dia ada heavy bleeding, kita panggil heavy. Okay, itu yang pertama. Dia heavy bleeding lah. Lepas tu yang nombor 2, kan tadi saya cakap dia 7 hari kan, kita biasa 5 to 7 days tu normal lah. Tapi yang ni dia akan prolong lagi. Maybe sampai up to 14 days. Dan juga ada yang sampai jadi, kita panggil istihadah lah. Dia lebih daripada 14 hari. Maksudnya every day datang selama lebih daripada 14 hari ataupun lebih daripada 7 hari tu, dia memang kena pakai 7 to 8 to 10 pads per day. Maksudnya dia banyak. Okay. Dan lagi nombor 3, yang biasanya orang fibroid ni ada, darah dia tu dia keluar ketul-ketul. Dia clot. Dia keluar tu sekali clot. Keluar clot. Dia bukannya dia besar. That's why sakit. Sebab kadang orang tanya doktor, kenapa period ni sakit? Sebab clot tu keluar. Bila clot tu yang keluar, so dia memang akan sakit.
Tapi kalau kata orang fibroid ni memang itulah. Dia biasa kita akan cakap macam mana jenis darah period yang keluar, dia keluar kutul-kutul doktor. Kalau kutul-kutul banyak pula tu, sakit pula tu. Itu memang simptom orang yang ada fibroid. So bila doktor cerita dia heavy bleeding dan prolong pula tu, so subsequently dia akan jadi anemia, yang kurang darah lah. Dah duk bleeding je kan. So simptom yang lain selain daripada dia tengok dia punya pattern of that period tu orang kata dah berubah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia develop dia anemic punya simptom tu, iaitu simptom kekurangan darah merah. Anemia tu kekurangan darah merah kan. So kekurangan darah merah ni macam tu lah. Pening selalu, sakit kepala, kita rasa letih. Lepas tu biasanya ni sesak nafas. Macam biasanya kalau naik 2 tingkat tu, ialah kalau naik pergi office tu naik tingkat kedua kita okey je. Tapi ni dah asal-asal lah letih sangat ni. Okay, itu pun salah satu tanda. Sebab tu banyak pula doktor bercakap ni. Okey ke Zira? Boleh. Sila. Dia macam suka pula kan. Okey, lepas tu bila kita sebab tu doktor selalu cakap pada wanita, bila you ada that kind of symptom yang you rasa, yelah kadang ada orang cakap, alah biasalah kita penat uruskan, dah lah kita kerja, lepas tu uruskan anak, biasalah tu penat, tak larat, mengah apa semua. You tak boleh cakap macam tu je. You kena tengok dirilah. Maksudnya biasanya apa yang kita akan buat, kalau katalah dia kata tak ada, period saya okey je, tak ada apa. Tapi bila kita, tapi dia ada simptom yang macam doktor cakap tadi, tak larat apa semua tu. So bila kita check darah merah dia memang rendah. Lepas tu bila kita check darah merah dia rendah, kita tanya dia balik juga pasal dia punya kitaran haid semua. Saya okey je doktor, saya tukar 3-4 pad je sehari. Tapi saya dah period sebulan. Normal ke? Tak normal lah kan. Maksudnya faham ke? Dia tak boleh, kata doktor cakap hari tu fibroid ni dia heavy bleeding. Tapi saya tak heavy. Ya tak heavy, tapi kan dia dah tak ikut macam yang normal. Tak, mana orang period sampai sebulan, tak normal lah tu. So that's why kena datang dan kita check lah apa isu dia lagi, macam tu. So yang paling doktor concern adalah sebenarnya bila dia dah heavy bleeding, dia jadi anemia, bukan sahaja keluarga dia terabai sebab dia penat, letih, tak larat nak buat kerja, diri dia sendiri pun akan rosak juga. Sebab banyak lagi lah komplikasi anemia ni sebenarnya. Macam tu. Okay, boleh jelas ke? Dia kira kalau kata kita specifically nak cerita pasal fibroid ni, is more on the menses punya pattern. Sebab tu kalau kata doktor buat video ke, doktor ada kesempatan nak bercakap dengan siapa-siapa ke, tiba-tiba menses you punya pattern tu berubah. Tak sama macam yang sebelum ni. Kan? Ataupun ada orang dia period dia dah habis, lepas tu sepatutnya the next month akan datang, tiba-tiba in between tu dia datang sekejap sikit. Yang itu pun kita panggil sebagai intramenstrual bleeding, which that kind of symptom pun perlu jumpa doktor untuk pastikan yang memang tak ada apa-apa. Macam tu. So any changes dekat you punya menses punya pattern, you punya haid punya pattern, tolong jumpa dengan doktor, tanya, berborak lah dengan doktor, ceritalah dulu period saya macam ni, sekarang macam ni, okey ke doktor? Boleh je tanya, tak ada masalah. Okey, faham. Alright, doktor. So selain daripada period kan, period cycle apa semua, ada tak simptom lain macam sakit perut ke, sakit kat bahagian rahim ke? Okey. Tadi macam doktor kata fibroid ni dia ada size dan dia ada location. Okay, kalau saiz kecil, you mungkin tak ada simptom, that simptom yang teruk lah. Maksudnya tak ada sampai rasa sakit perut tu, tak ada. Tapi rasa discomfort ataupun rasa tak selesa, rasa macam ada something tapi tak tahu apa, yang itu mungkin ada. Tapi kalau fibroid tu memang very huge fibroid, doktor bagi contoh
pernah jugalah scan sampai 15 cm, you know, like very big. Kadang pelik juga kan macam mana dia boleh simpan lama macam tu kan. Habis itulah doktor nak beritahu lagi dia just kadang-kadang wanita ni kita rasa tak ada apa-apa. Dia duk selalu tak ada apa-apa kan. So dia baring je, kita akan nampak perut dia macam orang pregnant. Okay. Dia macam pregnant 16 minggu. So dia baring, kita tengok, uish, ni macam ada something ni kan. So bila kita scan bukan ada baby tapi dia ada fibroid. So bila ada ketumbuhan yang besar macam tu, selain daripada tu masalah daripada segi kencing dia pun ada isu. Dia akan rasa apa bahasa kita panggil tu incontinence. Dia kencing tak lawas. Maksudnya bila dah kencing rasa nak kencing lagi sebab tu kan fibroid tadi kan ketumbuhan tu dia dah himpit kita punya pundi kencing tu. So dia macam kencing tu tak tus lah. Dia duk nak kencing. Bila dah kencing macam terkeluar lagi sebab dia himpit kita punya pundi kencing. Tapi kalau kata fibroid tu jenis berada di belakang, dia himpit pula kita punya rectum. Rectum ni saluran najis kita. So menyebabkan susah pula nak berak. Sembelit. So bergantung kepada lokasi. So simptom tu akan jadi macam tu. Tapi sebab tu doktor selalulah memang macam kat klinik Siti kita pun memang banyak customer patient pun memang perempuan kan. So macam kalau kata datang rasa tak selesa dekat bahagian kalau bahasa Melayu dia orang sebut apa peranakan kan. Dekat bahagian bawah rahim ni rasa tak selesa, kita memang akan check lah. Sebab memang kena check dulu sebab kita rasa benda tu tak ada apa-apa. Tapi most of the time ada something. Macam tu. So memang betul lah ada rasa tak selesa di bahagian rahim sama ada sakit ataupun kita sendiri boleh rasa ni macam ketul besar je apa benda ni kan. Itu pun boleh salah satu simptom yang ada untuk kalau kata ada fibroid lah macam tu. Okay, faham. Alright. Panjang dia punya gejala ni juga kan. So siapa yang ada period tak ada masalah macam doktor cakap tu pergilah check cepat-cepat. Tapi kan doktor kalaulah yang macam doktor kata tadi ketumbuhan tu bukan ketumbuhan dah yang period berketul tadi tu kan. Tapi dia tak kena selalu tapi dia pernah kena. So itu pun punca ke dia ada punca lain? Dia bukan darah keluar ketul tu bukanlah itu punca fibroid. Dia macam itu tanda mungkin you ada fibroid. Tetapi for the first day memang kita akan keluar ketul lah. Keluar tu memang biasa sebab first day dia keluar. Yang itu memang normal macam tu. So tapi ada orang dia memang tak pernah langsung keluar ketul tu. Memang flow dia cantik je keluar macam darah biasa kan. Dan biasanya orang yang keluar darah biasa ni dia memang tak sakit. Orang kata dysmenorrhea tu period pain apa semua dia memang tak ada. Tapi kalau kita yang memang ada dysmenorrhea period pain ni memang kita akan perasan the first 2 days tu sebab time tu dia tengah keluar ketul. Masa tu kita tengah sakit. Macam tu. So nak kata keluar ketul tu sendiri sahaja mungkin ada fibroid tak jugalah. Okay, faham. Faham Alright, so menarik topik ni sebenarnya especially untuk wanita lah kan. So yang mana ada rakan-rakan ke adik-beradik ke siapa-siapa saja boleh tag dekat ruangan komen untuk diorang aware sendirilah sebab fibroid ni kadang kita tak tahu pun kita ada tapi sebenarnya kita alami benda tu. So nak tak nak memang kita kena aware lah dengan diri kita, jangan biarkan. Okay, so yang mana tengah menonton ni jangan lupa share, like kita punya video, okay? Alright, so kan macam contoh lah, kita still lagi tak aware yang kita ni ada sebenarnya fibroid sampai kan dia dah jadi besar, dia dah jadi macam ketulah besar lah. So adakah ia bahaya dan boleh macam doktor cakap awal tadi kan, dia bukan kanser. Dia boleh jadi kanser kalau kita lambat rawat. Dan okay. Maksudnya adakah dia akan jadi kanser kalau kita lambat rawat? Dia apabila doktor tu letak diagnosis fibroid tu maksudnya diagnosis tu adalah dia adalah ketumbuhan yang bukan malignan lah.
Maksudnya bukan malignan tu dia memang tak boleh jadi kanser. Tetapi per se nak cakap adakah ketumbuhan ni betul-betul tak boleh jadi malignan? Memang kita sebagai seorang doktor memang kena buang ketumbuhan tu dan kita akan hantar spesimen tu ke makmal dan makmal yang akan tengok bawah mikroskop sama ada ini boleh jadi kanser ataupun tak. Dia macam tu. So kalau kata memang orang kata bila kita scan tu dia memang clear cut memang fibroid. Sebab kalau kata kanser dia biasanya bentuk bila kita scan tu bentuk tu dia dah lain. Dia bila kita doktor kan bila scan kita akan macam this is highly suspicious. So bila highly suspicious tu kita cerita lah sikit lah. Kita bagi medical punya knowledge sikit lah. Bila kalau doktor scan border dia round dia cantik je, bulat, comel je. Lepas tu dalam dia tu memang nampak sebejuk macam tu kan. Yang itu kita panggil biasanya sebagai fibroid lah. Dia biasa ketumbuhan yang biasa. Tapi kalau yang kanser ni dia punya border dia tu dia tak smooth. Dia macam bersepah-sepah. Lepas tu bila kita panggil angry look lah. Bila kita scan tu dia tak nampak smooth. Dia nampak kasar. So biasanya kita akan highly suspicious this is mungkin uterine cancer. Macam tu. Kita dah tak cakap dia fibroid. Tapi whatever it is memang kita kena ambil sampel tu untuk bawa ke dalam tunjuk bawah mikroskop untuk tahu sama ada ini memang bukan kanser ataupun ini adalah ketumbuhan biasa yang kita tak perlu nak buat untuk rawatan kanser macam tu. Dia daripada segi first detection adalah memang by ultrasound scan tu. Daripada segi bentuk dia kita dah boleh detect dah. Macam tu. Suspicious lah. Right. Okay, faham. Boleh faham Faham. Alright. Okay, doktor. Tadi doktor ada cakap ada orang keliru. Either fibroid atau cyst. Macam tahu je saya nak tanya apa ya. Okay, so apa beza dia antara kedua-dua benda ni doktor? Okay, so beza dia kalau ikut daripada segi simptom tu dia lebih kurang sama je. Sebab macam doktor selalu cakap kan, kalau kata ketumbuhan ataupun apa-apa sahaja yang berlaku melibatkan rahim seorang wanita, so apa yang dia akan kacau dulu memang period dia. Memang menses dia. So cyst ke, endometriosis ke, fibroid ke, even cancer ke, dia akan kacau daripada segi period. Contoh kan. Tapi kalau kata specifically nak bezakan fibroid dengan cyst, memang cerita pasal scan. Sebab bila kita scan, kalau cyst ni, cyst tu apa maksud dia? Cyst tu dia adalah pengumpulan cecair. So bila kita scan, warna cyst tu dia warna hitam. Dia warna hitam. Maksudnya dia ialah hitam lah. Kita nampak hitam. Tapi kalau fibroid ni, bila kita scan, dia ada, kita panggil warna putih lah. Dia macam ada sesuatu. Tapi kalau yang cyst ni, dia macam kosong je gitu. Dia dalam tu ada fluid. Ada cecair. Tapi fibroid dia bukan cecair. Dia memang seketul. Macam tu. So untuk membezakan put on that diagnosis tu cyst ke fibroid ke memang kita kena scan dulu. Macam tu. Dan juga kalau cerita pasal cyst ni dia punya management pun sebenarnya lebih kurang fibroid juga. Kalau kata saiz dia lebih daripada 5 cm kita akan buang. Macam tu. Dan cuma dekat cyst ni dia boleh satu berlaku kita panggil dia torsion. Dia torsion tu apa? Dia terplate out lah. Sebab dia kan cyst kan dia gerubuk-gerubuk. Faham tak? Macam belon ada air tu kan? Kan? Ada gerak lah. Ada gerak-gerak. Lepas tu dia kan belon kan kita ada yang kat bawah tu. So dia pun ada kaki dia dan dia boleh berpusing. Torsion. So itu memang sakit. Dan yang paling isu untuk cyst ni, dia boleh pecah. Sebab dia kan air kan, so dia boleh pecah. Tapi kalau fibroid tadi, dia memang sebuku. Seketul. So dia tak bolehlah pecah. Dia tak boleh pecah. Tapi kalau cyst ni, dia boleh rupture. Itu beza dia lah. So
biasanya bila kita letak diagnosis tu, sebab tu yelah belajar doktor kan, of course kena tahu kan ini fibroid ke cyst ke. So kita punya management pun akan berbeza sedikit. Cumanya kalau cerita pasal cyst ni, sebenarnya cyst dengan fibroid dia macam lebih kurang lah percentage wanita ni dapat. Tapi cyst sebenarnya lebih tinggi sebab terus terang doktor cakap, doktor rasa memang sebab faktor pemakanan lah kot. Memang kita pun yelah susah kan nak dinafikan dengan macam-macam sekarang buka telefon je macam-macam jenis makanan keluar kan. Sedap-sedap pula semua tu kan. So memang pemakanan tu lah bila memang contoh macam cyst dengan fibroid banyak je patient yang kita nasihat bila dia jaga pemakanan elok memang up to the moment pun dia boleh hilang. Memang just hilang. Tak ada tak doktor? Tak ada. Lepas tu bila kita tanya balik, period dah okey. Dah okey doktor. Alhamdulillah saya dah tak ada period dah tak lama. Lepas tu dah tak banyak. Saya pun dah okey. Dah tak ada anemia tu punya simptom. So whatever it is memang come back to the initial punya cerita. Kena jaga bab pemakanan gitu. Right. Okay. Okay. Alright, saya nak tanya pasal cyst. Cyst pun menarik juga sebenarnya. Menarik. Itulah. Boleh. Memang seronok cerita juga yang tu. Next topik ke kan? So macam panjang pula kan cyst. Tapi kan saya tertanya lah. Macam cyst tadi tu doktor kata boleh pecah. Kalau pecah dia jadi apa doktor? Kalau pecah tu dia jadi case emergency dah lah. Sebab bila dia pecah, dia kan berada di dalam kita punya abdominal punya organ kat dalam abdominal cavity kita. So pecah tu satu dia sakit dan juga kadang-kadang dia boleh menyebabkan hemorrhagic shock juga di mana patient tu akan bleeding tapi internally bleeding. So bila internally bleeding memang kita boleh menyebabkan kepada kematian jugalah sebenarnya macam tu. So sebab tu dan juga cyst ni kalau cerita pasal cyst lah dia ada banyak type sebenarnya. Ada kalau kata kita panggil dermoid cyst. Macam dermoid cyst tu biasanya dia memang besar dan memang kita akan nasihatkan mereka untuk buang. Kadang-kadang doktor memang nampak tu macam cyst. Tapi sebenarnya bila kita pergi further refer to specialist and kita biasanya kalau ada cyst ni doktor memang akan nasihatkan untuk ambil apa kita panggil tu darah untuk check sama ada cancerous punya simptom ke tak dalam darah tu sebab dia akan detect juga. Okay, so bila kita ambil darah tu, so memang tiba dia punya cancer level tu tinggi. So mungkin sebenarnya itu bukan cyst biasa. Dia sebenarnya memang nak ke arah cancer. Macam tu. Dan torsion ni sebenarnya memang bila dia dah besar tau. Dia kalau kecil-kecil dia tak boleh torsion. Dia tak boleh torsion. Dia tak boleh rupture pun. Tapi kalau besar memang boleh. Macam tu. And actually macam kat klinik Siti kan sebab kita orang memang jaga orang pregnant kan. So sebenarnya kadang kita ingat ada dalam soalan kita. Sebenarnya orang pregnant ni kadang-kadang dia ingat dia takkan dapat benda-benda cyst ke fibroid ke. Tapi sebenarnya ada tau. Orang pregnant dia pregnant tapi ada cyst. Saya rasa mungkin kat luar sana pun rasa penonton pun pernah dengar kan. Dia pregnant tapi ada cyst. Macam tu. Sebab tu doktor memang biasa kalau pregnant yang ada cyst ni kita akan lagi suruh jaga makan elok-elok. Macam tu. Tapi ada juga certain case di mana walaupun dia pregnant dan dia ada cyst dan cyst tu besar, kita memang akan buang. Maksudnya macam mana tu doktor? Yang tu topik lain cerita lah. Maksudnya dia pregnant, kita memang kena juga buat prosedur untuk buang cyst dia sebab cyst tu nanti akan efek daripada segi pregnancy bukan efek pada baby. Sebab rahim kan makin besar, so dia pun sama nak besar. So dah macam perut apa nanti mak dia kan. So itu pun bahaya jugalah. Dan bila cyst tu makin besar bersama-sama kebesaran baby, so kita risau takut dia boleh twist. Macam tu. Tapi kalau kata fibroid ni, fibroid sebab tu dia fibroid kalau kita sebut perkataan fibroid dia memang adalah ketumbuhan yang baik lah. Baik kan? Boleh cakap baik ke? Maksudnya dia tumor. Dia bukannya malignant. So kadang-kadang waktu dia pregnant, dia ada fibroid tapi along the way dia pregnant tu, dia makin kecil pula fibroid ni.
boleh jadi. Macam tu sebab hormonal tadi. So bila kalau makin kecil kita tak ada buat apa-apa lah. Kalau dia selagi tak mengganggu rahim dan juga baby, walaupun dia ada fibroid, kita akan biarkan sahaja. Tetapi nanti dah lepas dia bersalin, then kita akan tackle balik fibroid ni. Macam tu. Okay. Alright, faham. Okey. Alright, Panjang. okey. Apa dia? Panjang bercakapnya. Harapnya tak bosan lah kan dengar. Tak, sebab ini semua ilmu. So, Ah. bagi saya lagi excited nak tahu. Tapi masalahnya saya takut nanti drive lagi panjang pula. Lagi panjang kan? Itulah doktor. So, siapa yang sedang menonton ni jangan lupa like, share. Bagi ramai lagi tahu aware tentang kesihatan kita. Yelah sekarang ni waktu-waktu duduk rumah ni kan bolehlah orang tengok video, tambah lagi ilmu pengetahuan daripada tak buat apa-apa kat rumah kan. Betul. Okay, so siapa juga ada sekolah adik-beradik ke kawan ke ataupun anak ke yang ada simptom darah period tak teratur ke apa ke, tag diorang biar diorang tengok, biar diorang ada kesedaran kalau untuk nak pergi check ke apa kan. Ya, betul. Okay, so doktor saya rasa kita pun dah ke penghujung. Saya ada lagi satu soalan. Saya nak tanya doktor, kalau tadi kita ada cakap pasal faktor pemakanan lah apalah kan untuk elak fibroid ni kan. Tapi untuk check up pula macam mana? Perlu ke kita buat scanning ke, kerap buat scanning ke macam mana? Untuk elaklah benda-benda tu, untuk aware diri sendiri lah kiranya benda. Okay. So basically macam mana satu mencegah of course daripada segi pemakanan kan, jalankan lifestyle yang bagus, apa semua tu memang tu orang kata common nasihat lah. Tapi memang terus terang bagi tahu apabila kita memang ada penyakit, walaupun kata tak ada penyakit pun, tapi alhamdulillah bila kita mengamalkan hidup lifestyle yang bagus, insya-Allah kita memang boleh mengelakkan daripada semua tu berlaku. Dan yang paling penting doktor cakap ni, harap ramai yang dengar dan boleh tolong sampaikan, nak ambil suplemen tolong jangan ambil yang sembarangan. Okey, minta nasihat dulu, okey ke ambil suplemen ni. Kalau rasa bila doktor kata ni tak bagus lah sebab ni ada kandungan hormon yang tinggi yang boleh menyebabkan mungkin anda akan ada ketumbuhan apa-apa nanti, dan tak perlu ambil. Okey, jangan dengar pada testimoni lah, maksudnya ambilkan nasihat doktor dulu. Kalau nak ambil suplemen tu ambil nasihat dulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata cerita daripada segi macam mana nak early detection, adakah kita buat scan sebulan sekali? Taklah. Tak adalah nak cakap buat scan sebulan sekali. Okay, macam doktor cakap tadi, bila doktor cerita pasal simptom tadi, apabila anda rasa anda ada gejala anemia tu, mungkin juga gejala anemia tu tidak ada kaitan dengan anda punya period. Sebab ni keluar topik sikit lah, contoh macam ovarian cancer, kadang-kadang dia tak ada kaitan pun dengan kita punya period, tapi kita kekurangan darah tiba-tiba. Bila kita kekurangan darah tiba-tiba tu, biasanya lah kita akan check kat mana punca kekurangan darah. So biasanya yang tu kita akan buat full body screening apa semua kan. So yang pertama sekali, kalau boleh, yang bagusnya adalah at least untuk orang yang berumur 30 tahun ke atas, at least you buat screening, orang kata full body check up 6 bulan sekali, which is sekali 2 tahun. So sekali 2 tahun. Dan kepada remaja, ni doktor tak cakap orang tua je tau. Okay, remaja baru datang period, tiba-tiba tak datang period dah sampai 4-5 bulan. Lepas tu tiba-tiba dia datang sekali banyak pula. Benda tu bukan benda yang normal selagi anda tak buat check up. Dia yang isu kita orang, saya tak isu lah, mungkin orang Melayu lah juga kan, ataupun kebanyakan rakyat Malaysia ke, dia rasa biasalah tu, dia lebih mudah, ambil mudah. So apabila ada je pattern punya menses tu berubah ataupun tiba lari daripada yang biasa, pergi jumpa doktor, kita boleh buat ultrasound scan untuk tengok dia ada cyst ke, ada fibroid ke. Tapi alhamdulillah bila dah buat scan, tak ada apa-apa, kosong je, sihat alhamdulillah. Dan itu kita akan cakap, okey ni maksudnya perubahan hormon lah. Contoh remaja kan,
perubahan hormon, okey. Dan juga kepada ni yang tadi tu remaja. Okey, yang ini untuk para wanita yang dah menopause. Okay. Biasanya kita menopause tu umur dalam 50, 52, 50 plus. Ni dah menopause ni. Saya dah 5 tahun tak period doktor. Tiba-tiba ni period pula ni. Jangan ambil mudah benda tu sesuatu yang anda kena take note. Orang kata tak normal lah tiba aku ada period pula ni. Pergi jumpa doktor. Dan kalau kata yang dah menopause ni memang kita akan buat terus speculum check kat bawah untuk tengok pasal cervix pula. Sebab kadang kita takut ada cervical cancer. Tu cerita lain lah pula kan. Tapi maksudnya nak bagi tahu kalau kata dah lama tak period, dah menopause, tiba-tiba period, itu bukan benda yang normal. Dia mesti ada something. Mesti ada sesuatu yang mengganggu badan kita. Tapi biasanya bila saya tanya, biasa makcik-makcik ni dia ada makan samping. Tak tahulah tak siapa nasihat kan, dia ambil pula makan. Bila saya tengok balik, oh ini dah dia tambah pula estrogen dalam badan acik ni cik. So dah tak betul dah. Kita punya hormonal dalam badan tu dah tak betul dah jadinya. Macam tu. Okay. So basically kalau kata ada perubahan dalam kitaran haid, memang terus jumpa doktor. Dan kita nasihatkan memang untuk buat ultrasound scan lah. Just a very simple ultrasound. Ultrasound ni bukan benda yang sakit pun. Kalau kata kat sana, kat luar ada yang dah pernah ada baby kan, macam scan baby, sama je. Kita scan kat atas tu untuk tengok, kita tengok rahim ada apa-apa ke tak, kita tengok ovari ke ada apa-apa ke tak. Macam dekat klinik Siti, Alhamdulillah lah kita dapat bantu banyak jugalah sebenarnya para wanita di luar sana yang orang kata early detection lah. Early detection, cancer pun memang banyak juga. Sebab bila kita buat early detection, itu lebih bagus supaya kita rawat awal. So kita akan eliminate semua benda tu awal dan Alhamdulillah kita dapat hidup seperti biasa macam yang normal balik lah. Macam tu. So kalau buat ultrasound tu range harga sama macam pregnant ke macam mana? Lebih kurang sama macam pregnancy. Sama je. Sebab it's a simple ultrasound just untuk tengok rahim lah. Maksudnya tak adalah nak tengok sampai buah pinggang apa semua sebab tu ambil masa yang lama. Yang ni bila nak tengok rahim tu saja kita spesifik pada satu organ. So dia tak ambil masa yang lama. Dan harga pun memang lebih kurang macam untuk yang scan pregnancy juga. Sama sahaja. Okay. Cuma nasihat doktor lah. Kalau kata memang dah tahu nak pergi buat ultrasound tu, macam orang pregnant juga kan. Kalau kata nak pergi buat ultrasound tu, tahanlah sikit air kencing tu supaya kita dapat clear picture yang lebih jelas lah. Kalau macam orang dah kahwin, kita ada satu scan nama dia TVS. Kita boleh buat scan daripada bawah. Tapi kalau yang belum kahwin lagi macam remaja, kita tak boleh buat scan tu. So memang kena tahan kencing supaya kita boleh dapat clear picture dia punya rahim tu. Okay? Alright. Okay, banyak ilmu kita pelajari hari ni dia doktor. Saya pun menarik dengan topik ni. Okay. Alright. So, siapa yang kat luar sana tu, yang mana was-was dengan diri tu, boleh pergi check kan kalau rasa was-was sangat. Kalau yelah period okay apa semua tapi still lagi rasa was-was, tak apa, tak ada salahnya pergi check. Dia orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati gitu. Betul. Okay. Dan lagi satu, ultrasound ni dia bukannya benda macam CT scan. Kalau X-ray orang takut apa kena apa perkataan nama tu, radiasi. Tak ada. Yang ni tak ada radiasi. Dia memang ultrasound. Bagi gelombang bunyi je. Tak bahaya pun. Nak buat hari-hari pun boleh tapi tak ada orang buat lah. Okay. Alright, okay. So, yang dekat luar sana tu yang mana baru masuk, alamak kita dah nak habis dah. Kita tutup je ni. So, jangan lupa share dulu video ni. Tekan like sebab hari ni topik kita sangat orang kata penting untuk wanita dekat luar sana. Tak kisahlah yang mana dah kahwin ke, belum kahwin ke, remaja ke, yang was-was tentang diri, boleh tengok live ni. Iaitu kita cakap tentang fibroid, ketumbuhan paling kerap berlaku tapi ramai yang tak sedar. Okay. So terima kasih kepada Doktor sudi berkongsi dengan kami hari ni. Ada kata-kata akhir nak cakap, Doktor? Okay.
Oh, kata-kata akhir. Kalau ikut ni memang susah nak stop ni kalau dah cerita ni kan. Seronok lah. Okay. So basically kata-kata akhirnya pada wanita di luar sana macam doktor memang selalu ingatkan jangan abaikan apa yang berlaku dalam badan anda. Jangan abaikan. Jangan rasa oh tak ada apa-apa. Semua tak ada apa-apa. Yelah kita like wanita kan kita kan kuat kan, alah takat sikit-sikit sakit ni tak ada apa-apa. Bagi doktor lah, kita bukan nak jadi mengada-ngada atau nak jadi manja. Kita perlu sedar dengan apa yang tengah berlaku dalam badan kita. Sebab doktor bagi tahu kita sayang family kan. Untuk yang dah ada family, kita sayang suami kita, sayang anak-anak kita. Kita nak insya-Allah hidup lebih lama dengan mereka. So contoh perkara fibroid, kita tengah cerita ni pasal fibroid ni. Kalau kata fibroid tu makin besar, lepas tu menyebabkan kita ada anemia. So anemia tu sendiri dah mengganggu hidup kita, perjalanan hidup kita sebagai seorang isteri dan seorang ibu. So kita sekarang ni kita aware sebab kita nak sihat supaya kita dapat berkhidmat dengan lebih bagus lagi. Itu. So sedar tentang perkara yang berlaku dalam diri anda. Sebab kalau kata wanita ni kita bukannya ada rahim je, kita ada breast kan. Sebab tu doktor pun selalu juga suruh buat self breast examination. Waktu mandi tu tolong cek ada ketulan, pergi jumpa doktor, tolong cek ketulan ni bahaya ke tak. So apa-apa sahaja yang berlaku dalam badan ni tolong aware dan rasa ada masalah, segera berjumpa dengan pegawai kesihatan. Jangan jumpa Google. Okay. Jangan search, jumpa dengan orang yang betul. Okey, boleh Okey. Okay. Last tu sangat menekan ya. Betul-betul. Apa-apa pun jumpa doktor. Utamakan doktor daripada mulut orang lah, itulah, inilah. Banyak sangat nasihatnya, kesian kadang saya kalau cerita buat patient ni pengalaman tu kan, saya kesian dengan patient sebab saya kata Allah kenapalah tak datang awal. Kalau sebab orang cakap macam ni doktor saya pun buat ini dulu. Allah Akbar. Pada orang di luar sana tolong jangan jadi doktor Tolong tahu. Kalau orang ada mengadu dengan awak bukan doktor, awak bukan pegawai kesihatan, cakap dengan orang tu, saya bukan doktor lah, awak pergilah jumpa doktor tanya. Itu nasihat yang sebenarnya. Okey. Okay. Alright. Okay, faham. Okay, doktor. Terima kasih doktor. Sudi berkongsi bersama kami hari ini. Banyak ilmu yang dapat. Okay. So, terima kasih juga siapa yang setia menonton dari awal sampailah habis ni. Anda memang the best. InsyaAllah kalau ada ada masalah apa-apa terus pergi check. Okay. Alright. So, terima kasih lagi kepada doktor. Okay, so apa-apa kita tengok next untuk medik keluarga. Kotlah lepas ni kita ada topik yang menarik lagi ke ataupun kita nak panggil lagi doktor nak cakap pasal sis ke, pasal menopause ke, apa-apa nanti kita update. Okay. Alright, okay. So terima kasih semua. Kita end sampai sini, tapi sebelum tu saya nak ingatkan macam awal tadi, siapa yang belum lagi follow kita punya social media apa semua, keep tengok update kami. Macam-macam kami ada kongsi dan jangan lupa like, subscribe apa semua, okay? Baru anda boleh follow apa yang kami share. Okay, so saya end sampai sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih majalah keluarga juga. Okay. Thank you, sama. Okay.